A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kirami wa ashabihi al-izam. Syai'un lillah minna lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah la raiba fihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'd. Yang saya kasihi Tuan Pengurusi Surau Ihsaniyah, Barisan Jawatankuasa Pengurusan dan Pentadbiran Surau, tuan-tuan dan perempuan yang hadir bersama. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni kita dapat bersama lagi, diberikan kesihatan Allah untuk bersama-sama kita mengambil ilmu dari kitab Tanbih Al-Ghafilin. Malam ni saya nak lompat ke tajuk yang baru dengan kita tidak membaca tentang hadis-hadis Abu Dzar Al-Ghifari. Kita masuk pada muka surat 951 di bawah tajuk rajin di dalam ketaatan. Dah tak banyak lagi tuan. Yang belakang tu pun kita tak perlu baca. Lama kita kan, bertahun. Sebab tergendala dengan PKP itu yang melambat kita. Tidak habis dah kitab ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rajin di dalam ketaatan. Muka surat 951. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala abwabil khair. Qultu na'am. Qala as-sawmu junnah was-sadaqah burhanun wa qiyamul 'abdi fi jawfil laili yutfi'ul kulli khati'ah. Jadi dia kata, sukakah, Nabi bersabda, dia kata yang bermaksud, sukakah saya tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebaikan? Ala adulluka alal abwabil khair. Apakah kamu suka kalau sekiranya aku tunjukkan kepada kamu, ajar kepada kamu pintu-pintu kebaikan? Qultu, maka kata Muaz bin Jabal kata, saya menjawabnya, na'am, nak sangat, betul. Maka Nabi sebut, dia kata as-sawmu junnah, dia kata
maka puasa itu sebagai perisai. Berpuasalah, jadikan dia sebagai perisai. Yang keduanya, bersedekahlah. Kerana itu bukti pengorbanan. Dan bangun sembahyang malam itu memadamkan dosa. Maknanya menghapuskan dosa. 3 perkara yang disebut oleh Nabi dalam hal ini tentang pintu kebaikan. Maknanya bila buat 3 perkara ni akan masuklah, akan banyaklah benda-benda kebaikan. Sebab pintu tak banyak. Pertama pintu sedekah, pintu puasa. Yang kedua pintu sedekah. Dan ketiga pintu qiyamul lail. 3 pintu dia. Tapi bila terbuka pintu ni, bermakna dia akan datanglah banyak kebaikan. Cuma saya nak pesan kepada tuan-tuan dan juga diri saya, apa yang saya belajar, apa juga bentuk ibadah, puasa, sedekah, baca Quran, zikir, qiyamul lail, jangan maqasid dia ataupun matlamat dia ialah untuk kebaikan itu. Kalau duha, murah rezeki, kita sembahyang duha sebab nak murah rezeki. Saya tidak bersetuju dengan pandangan itu. Memang betul ada di sana menyebut hadis itu, tapi kena baca dalam konteks yang tepat. Kalau kita duha kerana nak rezeki murah, kita tidak sampai maksud maqasid ta'abudi. Segala ibadah dianya bermaksud penghambaan. Tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan solat qiyamul lail, tuan-tuan duha, bersedekah setiap pagi subuh, bersedekah hari Jumaat. Jangan kita kerana manfaat, tetapi semua itu kita ikhlaskan mukhlisin lahuddin. Bila sebut mukhlisin lahuddin, dianya adalah ta'abudi. Kenapa baca Quran? Sebab saya nak beribadah kepada Allah, kan, dengan mudah-mudahan. Tapi kenapa kita beribadah? Situ jawapan dia. Kenapa kita berpuasa, kenapa kita bersedekah, kenapa baca Quran, qiyamul lail dan sebagainya? Sebab ibadah, menunjukkan kita hamba. Kenapa kita buat untuk tunjuk kita hamba? Sebab kita nak satu benda daripada Allah, rahmatnya. Rahmat ni lah yang betul. Tapi mengapa duha? Sebab murah rezeki. Ya. Bila kita tengok sembahyang duha dah lama dah, 3 bulan dah kita buat duha tak pernah miss. Tengok orang yang tak duha pun anda je rezeki dia, dah kita akan kecewa. Dia kata macam mana duha aku ni? Ya. Ataupun zikirkan, amalkan zikir ni 10 kali pagi, 10 kali asar. Rezeki akan mencurah-curah. Saya secara peribadi, apa yang saya belajar, saya tak setuju. Kita membawa orang kepada amal zikir bukan pada ta'abudi lagi dah, tapi kepada nakkan rezeki mencurah. Sedangkan sumber rezeki itu ialah ta'abudi. Terpulang pada Allah lah. Dah kita tunjukkan kita ni hamba dia, abdi dia, serahkan pada Allah. Nak beri rezeki yang macam mana. Ya. Tapi bila kita katakan amalkan ni, saya bimbang. Sebab apa? Bila orang tu mengamalkannya, bersemangat, ada mood untuk mengamalkannya, maka maqasid dia untuk murah rezeki. Silap tu. Kalau dalam segi ilmu tasawuf, kalau bincang, dia akan pergi pada syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Jadi kita jangan terpedaya dengan syaitan. Memang ada hadis kata buat ni dapat ni. Kena faham dalam konteks apa yang Nabi faham. Fahamkan kepada para sahabat. Ya, supaya sampai ke kita pemahaman itu sama. Kita nak apa yang Nabi sampai pada para sahabat, Nabi faham ta'abudi, bukti penghambaan kepada Allah. Sampai pada kita lain pula. Buat ni kerana nak dapat yang ni, buat ni kerana nak dapat yang ni. Ya, jadi situ tak boleh. Bagi saya kurang setuju. Wallahu alam. Tak berani bincang panjang. Sebab apa yang saya belajar, itu yang saya faham. Baik. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-saumu junnatun ma lam yakhrikha bil ghibah." Dia kata puasa itu sebagai perisai selama tidak dikoyakkannya, sekali tak rosak
Jangan perisai benteng selagi mana perisai tak koyak. Apa yang mengoyakkannya? Yang mengoyakkan perisai itu ialah ghibah, mengumpat. Jadi kita berpuasa, Allah akan beri kita perisai. Allah akan beri kita perisai. Tapi puasa kita kerana Allah. Allah beri kita sebab kita ta'abudi penghambat kita itu. Kan? Bila orang baik dengan kita, kita sayang pada dia. Dengan sayang itulah kita akan banyak memberi apa yang ada pada kita. Kita beri itu kerana sayang. Kalau dia buat baik dengan kita kerana benda itu, tak betul buat baik dia tu. Tapi bila buat baik kita kerana kita kawan, betul, bertepatan dengan syariat. Kenapa kamu baik dengan dia? Sebab dia kawan saya. Dia saudara saya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Tiba-tiba saya dah sayang dengan dia, saya suka dengan dia, saya banyak beri jubah saya yang saya beli kat Subi Mekah, saya beli jubah untuk dia. Saya ingat, nak beli jubah untuk dia lah. Saya beli sejadah yang baik, saya bagi dia. Jadi maknanya dia baik dengan saya ada kerana jubah. Kalau kerana jubah, dia silap. Dia baik dengan saya kerana nak dapatkan hadiah, silap dia. Dia baik dengan saya kerana ukhuwah, betul dia. Itulah kita ibadah kepada Allah, kita hamba. Kita sembah dia, kita baca Quran, kita puasa kerana kita hamba. Bila Allah sayang kepada kita, diberilah kelebihan tadi. Itulah dikatakan kehendak Allah, bukti sayang dia Allah pada kita. Itu maksud saya tadi tu. Tapi kita bawa terus kepada duha muah rezeki, saya takut dia akan melarikan maqasid ibadah itu sendiri, iaitu penghambaan. Baik, di sini pun maknanya puasa itu adalah benteng. Benteng itu kekal selagi malam yakhrikha bil ghibah, selagi mana benteng itu tidak dikoyakkan. Benteng ni kuat, macam mana dia koyak? Ya, ada benda kuat lagi yang mampu mengoyakkan dia, yang mampu mengoyakkan dia. Apa dia? Ghibah, mengumpat. Mengumpat mampu menghilangkan pahala puasa. Jadi apalah kita taat buat baik, kan? Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Hasan berkata, arba'un min zadil akhirah, as-sawmun sihatun nafsi wa sadaqah satruma bainahu wa bainan nar wa salatu tuqarribul abda ila rabbi wa dumu'u tamhu al-khati'ah. Apa dia kata? 4 macam bekalan untuk akhirat. 4 macam bekalan untuk akhirat. Puasa itu untuk kesihatan jiwa. Sedekah itu menjadi dinding antaranya dengan neraka. Sembahyang itu dapat mendekatkan hamba kepada Allah. Air mata menghapuskan dosa. Air mata dumuk ini maknanya menangis kerana menginsafi dosa dan dia bertaubat. Itu maksud dia. Bertaubat itu sehingga mengalirkan air mata, penghapus dosa. Kalau dia keluar air mata sedih kerana ibu meninggal, adik-beradik meninggal, tak, ini bukan itu maksud hadis. Ad-dumu'u tamhu al-khati'ah, maksudnya lah bertaubat sehingga dia menyesal, mengalir air mata, maka penghapus dosa. Tak termasuklah menangis sebab isteri meninggal. Air mata sini ialah air mata maksud bertaubat. Jadi maknanya banyak kelebihan dia itu. Kemudian dalam hadis yang lain, saya sebelum tu sebut sedekah kan. Disebut sedekah sebagai apa? Banyak hadis sebelum tadi sedekah, dia kata as-sedekah itu menutup benteng diri kita antara kita dengan neraka. Sedekah. Kita pun mungkin ada azam, tuan-tuan yang rajin sedekah tabung kita tu, pagi RM1, pagi RM1. Boleh je bagi RM10, tapi saja nak disiplin diri RM1. Kalau itu yang berlaku, lama dah je buat, maka dia dikenali sebagai ahlul ibadah. Dia ahli ibadah. Ahli ibadah ni jangan kita bayang dia memang orang kuat semua.
Mengaji kuat, puasa kuat, qiyamul lail kuat, sembahyang kuat. Tak. Ahli ibadah dalam konteks syariat dia longgar. Apa-apa bentuk ibadah yang dia mampu mendisiplinkan dirinya dan itulah budaya dia, maka dia termasuk ahli ibadah. Contoh-contoh sedekah RM1 pagi, maka tuan-tuan telah pun ahli ibadah. Jadi susah ke nak jadi ahli ibadah? Tak susah. Islam tidak memberikan satu yang susah, tapi mudah. Cuma kalau kita salah faham, akan susahlah. Apa ustaz masuk ahli ibadah? Oh, ahli ibadah ni jangan main. Dia ulama hebat. Hafal Quran dia. Dalam kepala dia hadis beribu. Qiyamul lail lekuk dahi dia. Nampak kita di mana? Langsunglah kita pun tak ada orang. Macam mana nak dia ahli ibadah? Tak dapat tu. Tidak. Tolong baca pemahaman yang tepat, iaitu ahli ibadah barang siapa yang mendisiplinkan, memudayakan apa-apa bentuk amalan. Walaupun satu. Jadi ibadahlah ahli ibadah dalam bab sedekah RM1 setiap pagi. Allah memandang dia sebagai ahli ibadah. Dia baca Quran satu hari satu khatam, satu hari satu juzuk. Sebelum tidur, daripada subuh, sebelum tidur dia akan pastikan itulah budaya dia. Sebelum tidur je dia dah satu juzuk. Bukan 30 juzuk, satu juzuk. Tapi itulah budaya disiplin dia. Maka dia dipandang Allah sebagai ahli ibadah. Jadi kita ni ada banyak peluang diberikan Allah untuk menjadi ahli ibadah. Jadi ahli ibadah mudah. Banyak peluang kita mengikut kekuatan masing-masing yang mampu kita disiplinkan. Baik. Berkaitan sedekah tadi, kebetulan orang tanya saya, Ustaz macam mana nak kenal orang tu bakhil? Kita minta dia tak bagi. Saya kata tidak. Jangan kata macam tu. Bakhil ni bila minta dia tak bagi, tapi di saat dia miskin. Jangan kata bakhil. Bakhil ni boleh kita kenal, kita minta dia tak bagi di saat dia kaya. Dia tak bagi. Tu boleh kenal dia tu bakhil. Tapi kalau dia miskin, kita minta tak bagi, kodokut batu dia. Jangan. Salah kita memandang dia. Sebab dia dalam keadaan zun yang susah. Maka dia tak boleh memberi. Tapi maksud lain mungkin dia tu sebab dia. Kita pun hukum dia. Tapi kalau dia kaya, duit banyak, ni tuan masjid nak mali anak kenduri buat apa ni program tabligh ceramah. Jadi kalau tuan kita kekurangan dalam RM200 lah, dia kata saya RM200 tak adalah, RM10 bila. Tapi kemampuan dia bukan RM10. Kita kan kena ini kedekut ni. Tapi janganlah hukum, ya, biarlah Allah yang menghukum, cuma nak kenal saja. Jadi suami begitu jugalah, maksud saya tu suami. Kalau suami susah, dia kerja dapat copot, anak beratu macam saya nak seboleh orang kan, beratu. Jadi bagi duit tu pun gigi dia, nanti kau jaga dia. Jadi minta beli golang. Tak apa abang beli golang tu. Boreh je lah, bucak bola kita makan boreh. Ikan pun dah mahal, ayam pun mahal, minyak pun mahal. Osah suami dan kedokut. Jangan. Tapi kalau bank dia banyak, minta beli golang solai. Berapa harganya? RM1,800. Tak boleh lah dia kata. Tak ada bang, saya tak ada waktu golang dah bang. Ya. Bolehlah kita bayangkan kedokut suami aku ni. Sebab dia mampu, ya. Tapi rasa dalam surau ni handa-handa berlaku, kan? Macam saya lah, tudungnya 67 helai lamari itu. Saya bilang, saya tanya rumah saya, apa nak tudung sampai 67 helai pernah ni? Tudungnya. Dia kata, yalah nak matching dengan baju. Oh ya juga, rupanya dia kena. Baju merah, tudung hijau tak boleh. Tak keluar rumah dia dah. Keluar rumah ni. Jadi dia tengok, baru ni nak pergi kenduri. Kan? Saya pakai baju. Saya sengaja nak nakal sikit, saya pakai baju. Lepas tu dia intai saya. Dia pun keluar baju, dia pakailah baju yang santam terdondong, yang matching tu. Bila dia ke dapur, dah siap tu, saya pun tukar baju lain pula. Dan naik kereta, dia kata, abang baju lain pula kau? Sebab kita nak ajar, jangan ajar matching. Boleh sesekali, tapi sekala kena ajar dia, jangan bergantung sepenuhnya pada matching itu. Boleh je lain-lain kan.
dah nak naik kereta baju lain, dia tak nak tukar lagi dah. Kan? Baik. Okey. Susah tuan-tuan, kan? Dia kalau pakai baju. Jadi maknanya itu. Jadi saya rasa tuan-tuan ni insya-Allah. Tapi dalam hukum fiqh, kalau sekiranya isteri kita pakaian pakaiannya tudung, baju, kain, termasuk adik-adik. Kalau sekiranya selai saja yang boleh pakai, yang lain tu ada tapi kalau ikut anggota, tuan-tuan berdosa tu. Saya pun berdosa. Sebab selai je yang sempurna untuk dipakai, yang lain terus simpul anggota. Penda simpul anggota. Berdosa tuan-tuan. Ya, berdosa tuan-tuan. Ataupun macam-macam kan? Jadi kena bawa dia pergi, jom abang reservekan 300, jom kita pergi beli. Sebab nak atas diri kita, lepaskan diri daripada dosa itu. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain, panjang ni saya baca punya makna dia. Dia kata apa? Asas taat itu 3 perkara. Bincang bab taat ada asas dia, 3 perkara. Rasa takut, rasa mengharap, rasa cinta. Takut, mengharap, cinta. Tapi kalau kita tengok dalam kitab 2, iaitu mengharap dan takut. Cinta tu tak ada. Tapi yang kitab ni tambah. Berdasarkan hadis Nabi yang ni, yang disebut ini. Tapi banyak kitab saya baca 2 saja. Dalam bab ibadah, kita hendaklah ada 2 sentak. Takut tak diterima, tak sempurna, Allah tak nilai kita tu baik, dan mengharap diterima walaupun cacat, walaupun tak sempurna. Cinta ni tinggi lah ni tinggi ni. Dia kata asas 3, takut, mengharap dan cinta. Maka tanda takut meninggalkan yang haram, dan tanda mengharap rajin menjalani taat, dan tanda cinta rindu dan kembali untuk khusyuk. Dan asas maksiat itu pun ada 3 perkara juga: sombong, rakus, hasad, dengki. Adapun sombong berlaku pada iblis. Ketika diperintahkan bersujud lalu sombong hingga terkutuk. Usjudu li Adama fasajadu. Allah kata sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semua malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara, dia seorang makhluk yang ingkar dan takabur. Sombong dia. Maknanya itu pakai iblis. Sehingga terkutuk dia. Terkutuk. Tapi iblis akhirnya keluar dari syurga, turun ke bumi. Nabi Adam AS dan isteri pun keluar dari syurga, turun ke bumi. Turun ke bumi. Kita baca Quran, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika aku berfirman kepada para malaikat, aku hendak menciptakan di atas muka bumi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak menciptakan di atas muka bumi khalifah. Khalifah kuasa, pentadbir, penguasa, berkuasa. Di mana dia berkuasa? Semasa di syurga dia tak berkuasa. Turunkan ke bumi baru dia boleh berkuasa. Betul undang kita ni, dia kuasa je pada kawasan bumi dia, tanah dia. Tanah Rambau, dia berkuasa. Dia pergi ke Lumpur, boleh ke? Kuasa tak ada? Tak ada dah. Raja Negeri Sembilan. Tapi raja ni agak apa sikit. Kan? Kalau tanah mengandung, tanah undang Johor. Siapa berkuasa? Undang Johor berkuasa. Bila yang tuan nak masuk kawasan Johor, hendak terlebih dahulu meminta izin kepada undang Johor. Tapi kita ambillah negeri lain. Melaka tak ada pula kan? Tak ada. Okey, kita ambillah mana Pahang. Sultan Pahang. Dia pergi ke Selangor. Dia tidak ada kuasa lagi. Jadi kuasa di mana? Kuasa je pada bumi. Sempadan-sempadan Pahang itulah.
Maka inni ja'ilun fil ardi khalifah, maka Allah nak menjadikan kuasa itu di bumi. Maknanya bumi dengan kuasa itu sinonim. Sebab itu dalam syariat orang Islam kena pandang tanah itu jangan pandang sebagai hanya harta, kena pandang sebagai kuasa. Orang Palestin tanah Nabi, walaupun dia adalah warga negara asal usul penduduk asal di bumi Palestin, tapi tanah dah habis dah, kecil dah, dirampas, maka kuasa tu dah tak ada pada dia lagi dah. Sebab kita begitulah, ya. Kita begitulah, ya. Hari ni saya membaca, saya takut, ya. Sebab orang kita ni dia tak pandang tanah tu kuasa, dia pandang harta. Kemudian dapat pula tanah bukan berdasarkan keperluan. Dia rapat dengan YB mana-mana, dia kamcing, banyak tanah dia dapat. Dia dah ada tanah dah, dapat lagi tanah lagi. Ini cerita betul-betul ni. Sini tanah dia ada. Ada tanah dia. Ada tanah dia. Ni ada tanah dia. Bila banyak tanah, dia jual lah. Bila jual, dia akan tengok untung rugi. Sebab tak ada dalam perkiraan kuasa. Dia memandang itu harta. Dia dapat sebab itu, dia bukan dapat berdasarkan keperluan. Dia dapat kerana habuan. Kalau berdasar keperluan, saya dapat tanah, inilah skoping tanah, takkan saya jual sebab anak saya ramai lagi. Tapi kalau dia dapat habuan, harta, tidak ada satu mentaliti kuasa, dia jual lah. Bila jual pula, dia akan kira untung rugi. Kepada siapa yang dia jual untung, siapa yang dia rugi? Tak ada orang nak jual harta pada benda yang rugi, mesti jual pada untung. Sedangkan inni ja'ilun fil ardi khalifah, tanah itu, bumi itu dengan kuasa sinonim. Nabi Adam diturunkan bumi, maka dia ada kuasa, ya, dia ada kuasa mentadbir alam ini. Ya, Negeri Sembilan ada 5.49% sahaja tanah reserve Melayu. Sepatutnya 50%. Saya kongsikan ini sebab saya mengambil maklumat tu, saya baca dan saya tengok sedih kita. Reserve Melayu Negeri Sembilan tinggal 5.49%. Yang paling cantik ialah Kelantan, 33++ dia. Itu pun tak cukup dengan 50%. Satu negara kita ni ada hanya 12% sahaja reserve Melayu. Tuan-tuan, saya membaca, tuan-tuan, saya membaca. Waktu British nak serahkan tanah kita nak merdeka, ada 4 Cina. Cina ni seorangnya, dia tak pernah pun fizikal datang ke sini. Dia di sana. Kojoi menguruskan macam mana nak ambil Cina sana, datang sini, disambut di sini 3 orang ni. 3 orang ni ada Malaysia. 4 orang ni lah juga. Keempat-empat ni diberi oleh British. Setiap orang ni, kalau dihimpun ke tanah dia, lebih besar daripada Perlis. Sebelum merdeka, sampai hari ni. Tanah yang, sedangkan dia bukan warga negara 3 orang ni. Yang seorang lagi lah datang pun tidak sini. Yang ni datang jugalah. Yang seorang ni tak datang. Tapi 4 orang ni, oleh kerana dia power, membantu British, maka bagi dia tanah. Dihimpun-himpunkan, tanahnya lebih besar daripada Perlis. Ada orang Melayu macam tu, tuan? Tak ada. Bermakna kuasa dah pindah. 1 juta orang Cina yang masuk, yang kita kena terima dia warga negara sebagai kontrak sosial kita. 1 juta itu tak seorang pun tak dapat tanah. Dan setiap orang bukan 1 ekar, antara 50 ekar ke 300 ekar. Tuan-tuan baca, tuan-tuan, ya, ni kena baca ni. 1 juta orang tu yang dapat tu, tak ada dapat 1 ekar. Jadi maknanya orang Melayu dapat tanah tu. Jadi bermakna waktu mereka tu kita dah tak ada tanah lagi dah, kuasa kita dah. Begitulah cerita. Ini saya dah baca ni, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bermakna kuasa itu pada tanah. Baik. Jadi sini iblis tu dia je berfungsi jahatnya dia bila dianya turun ke tanah, ya. Dan rakus telah berlaku pada Adam yang makan dari pohon yang dilarang kerana ingin kekal, akhirnya diusir dari syurga. Ada sifat rakus.
Itu sifat yang ada. Tapi tuan-tuan, jangan kita pandang jahat ya. Rakus itu menunjukkan bahawa pada kita ni ada kerakusan. Maka Nabi Adam AS diturunkan ke bumi dengan sebab kesalahan itu tadi. Nabi Adam telah pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis dia tak henti-henti di atas kesalahan dia. Bukan hanya diturunkan daripada syurga ke bumi, bahkan berpisah dia antara isteri dia, Sayyidina Hawa dengan dia. Dan akhirnya bertemu di Mekah, Jabal Rahmah bertemunya. Kan? Bertemu dia. Dia pendapat yang agak kuat, dia diturunkan di bumi India. Isterinya diturunkan di Jeddah. Itu nama dia Jeddah. Jeddah tu nama Arab. Nama kalau Melayunya nenek. Jadi bayangkanlah atas muka bumi, isteri di Jeddah, dia di India, mencarilah siang malam. Siang malam cari, bertemulah dianya di Jabal Rahmah. Maka timbullah ilmu khurafat. Mana-mana anak dara kita yang tak ada siapa masuk, maka tulis nama dia Fatimah binti Hasan. Bergumpa, lepas tu esok kita pun, ya tuanku, ni aku tinggalkan nama ni supaya dia dijodoh. Itu khurafat. Yang tak khurafatnya apa dia? Yang tak khurafatnya pergi Mekah cari tempat-tempat mustajab, antara multazam. Di Kaabah itu berdoa lah. Sebenarnya hajat tak, itu tak khurafat, itu sunnah. Kena. Yang khurafatnya koteh lempar. Baik itu di Jabal Rahmah tu banyak cecalah batu koteh. Cuba tu ambil. Kalau ada nombor telefon, call. Hello, ni kan? Saya Fatimah. Oh, awak lah temu jodoh. Saya lah jodohnya. Sebab kita jumpa koteh tu ada nombor telefon dia. Ni kalau yang pergi besok, pergi umrah ke, pergi ke haji ke, pergilah Jabal Rahmah, tengok cecalah batu tu, jumpa koteh, jumpa. Mana tahu nombor telefon, kan? Ada nama dia, nombor telefon dia. Call lah, mana tahu rezeki. Sebab dia nakkan, maknanya itu bila tuan-tuan jumpa koteh tu, jumpa nombor telefon, bermakna makbul lah dia punya khurafat dia tu. Saya gurau je. Nanti tuan-tuan buat kan salah saya pula. Baik. Adapun maknanya hasad telah berlaku kepada anak Adam Qabil yang membunuh saudaranya hingga dimasukkan dalam neraka. Maka kewajipan tiap meninggalkan maksiat yang rajin beribadah dan ikhlas dalam taat kerana Allah Ta'ala. Ikhlas ni lah kalau kita baca tuan-tuan, bab ikhlas ni tu tadilah saya nak cuba sebut tadi tu. Bila kita beribadah, baca Quran, zikir, sembahyang duha, jangan pergi ke situ. Nanti dia akan membawa merasa ikhlas. Dia ta'abudi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya baca satu hadis tadi, kita tutup. Riwayat daripada Nabi SAW yang bermaksud, siapa ikhlas melakukan ibadah kepada Allah selama 40 hari, akan nampak memancar nikmat, hikmat, bukan nikmat, hikmat dari dalam hatinya ke lidahnya. 40 hari, tengah 40 hari, banyak mengatakan apa-apa amalan, kalau konsisten 40 hari, maka dia akan jadi budaya. Banyak saya jumpa. Dan kitab-kitab tasawuf sebut ni. Jadi maknanya, sebab itu kita sembahyang berjemaah 40 hari konsisten, maka dianya akan jadi budaya. Jadi salah satu ilmu kita, kalau kita nak menjadi satu ahli ibadah yang akhirnya dapat satu benda disiplin, buat benda tu tanpa berhenti selama 40 hari, maka Allah akan berikan kita satu kekuatan. Itu maksud 40 hari tadi tu. Maka dalam hatinya memancar hikmah dari dalam hatinya ke lidah. Tak faham kita apa makna hikmah itu dari hati ke lidah. Apa? Lidahnya sangat berbisa. Maksud bisa apa? Kalau dia berdoa, makbul doa dia. Bila tuan-tuan jumpa dia, Tuan tolong doakan saya. InsyaAllah makbul doa dia. Inilah kelebihan dia. Lidah itu bila dia mengat doa, maka doanya dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala yang lemah. Aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa ibadatan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillah.